Pukul 1 sampai pukul 2, tak silap ustazah. Pukul 5 sampai pukul 7. Siapa nak tengok penderitaan kita? Siapa nak tengok? Sedarlah sikit masa orang datang pukul 1, pukul 2. Bolehlah cakap, bolehlah cakap orang 1 jam. Lepas tu yang 20 jam lagi, siapa nak tahu penderitaan dan kesusahan kita? Allah. Kalau tak rasa dilihat Allah, menggelepar kita atas dunia ni, tuan-tuan. Uji sikit, popet-popet. Uji sikit, macam-macam lah. Mulut kita ni macam-macam. Ada seorang sahabat jumpa ustazah. Mudah-mudahan dengan doa tuan-puan, Allah mengurniakan kepada suaminya hidayah yang sempurna. Dia dimadukan 4 sekaligus. Ustazah tak ada masalah dengan poligami. Ini bukan cerita poligami ya, tapi ini nak ceritanya tentang sikap seorang suami. Dia dimadukan 4, duduk di satu rumah dengan puluhan anak. Dalam Islam tak comel tuan-tuan, dia boleh jadi makruh tu meletakkan isteri-isteri kita dalam sebuah rumah. Ya, sebaiknya diasingkan rumah, dekat-dekat tak ada masalah. Dia duduk satu rumah kecil yang belum siap lagi rumah tu, dan memang macam takkan siap pun, dengan puluhan anak, dengan satu sikap suami yang sangat rakus, ganas, yang kerap kali memanggil isterinya dengan nama-nama binatang. Mula-mula ustazah peruntukkan pada sahabat tu 20 minit dia untuk jumpa ustazah. Bukan nak kira sangat, tapi ustazah memang ada hal lain. 20 minit. Dia tanya, ustazah berapa minit ni akak boleh cakap ni? InsyaAllah kak 20 minit boleh. Tapi lepas dia start cerita, jadi 2 jam. Ramadan masa, ya, dia bagi dia cakap. Sebab ustazah naik angin dengan cerita dia. Bila dia kata dia kena pukul, dia tunjuk gambar madu dia yang dah lebam-lebam. Tangan tu sampai tak ada warna tangan. Ustazah tak percaya mula-mula kata, ke lukis ni kak? Ke ambil watercolor ke? Kan nak nanya kat suami ke benda? Dia kata, tak ustazah ni madu saya. Saya kesian tengok dia. Dia yang paling kerap kena pukul. Lebam habis ni tangan ni. Ustazah dengar ni tuan-tuan terus je. Kak, akak jangan pasif kak. Akak ada hak. Jom ustazah bawa akak pergi tempat kami. Ustazah ni naik angin. Kamu dengar 2 minit. Orang tu duduk 20 tahun dengan suami. Kalau kak tak nak pergi tempat kami pun, jom kak kita buat report polis. Ustazah nak bawa dia tak tahan tengok tuan-tuan. Kalau kak tak nak report polis pun, mari ustazah telefon talian Nur. Ustazah datang dengan seorang sahabat, aku sahabat saya. Tanya dia, macam mana ustazah, tolonglah kak, cuba tanya balai polis mana yang dekat. Saya geram betul tengok suami khianat kat isteri macam tu. Tu khianat dengan Allah tuan-tuan. Isteri tu diambil dengan nama Allah, tapi lepas tu kita pukul, kita panggil habis nama binatang langsung kat kita punya bini tu. Ustazah punya geram. Kata, jom kak, jom hidup ini. Tapi apa jawapan dia? 20 tahun dia menahan tuan. Dalam keadaan banyak lagi yang dia cerita, siapa tak nak cerita semua. Mudah-mudahan kita boleh mendoakan beliau. Apa jawapan dia? Dia kata, ustazah, akak sebenarnya niat datang ustazah bukan nak jumpa polis, bukan nak pergi minta cerai. Akak sebenarnya nak ambil barakah Ramadan, datang jumpa ustazah, minta supaya ustazah tolong sama doakan suami akak. Kalau akak tak doakan suami akak, siapa lagi yang akan doakan dia ustazah? Ustazah baru sedar yang ustazah. Lepas dengar dia cakap, you nak bawa orang ke balai polis lah, pejabat tadi lah, telefon talian tu, semua makhluk lah kata kan. Sekali dibagi ke akak tu, dia kata ni barakah Ramadan, nak guna kesempatan Ramadan untuk berdoa pada Allah. Kalau dia tak doakan suami dia, siapa lagi yang nak doakan? Oh, terdiam ustazah. Dia kata, ya betul tak? Baru terasa, ya Allah, manusia ni kalau Allah beri kekuatan tak disangka-sangka. Orang tak tahu penderitaannya, tapi kerana keyakinan dia kuat dengan Allah, ya dia boleh sampai. Tengok,
kita tak pernah pukul kita. Betul tak? Jadi sebahagian besar saya percaya suami tak pernah pukul. Ya, suami kita tak pernah panggil kita dengan nama binatang. Ke ada? Ada tak kena panggil nama binatang? Tak ada. Ustazah ada sekali suami kata ustazah macam kucing. Comel kata dia. Ya, yang itu je saya ingat ada. Bukan dia kata ustazah kucing. Ya, tapi itu dia punya tashbih dia. Ya, dia punya perumpamaan. Comel macam kucing dia. Tapi tak pernah panggil nama-nama binatang. Cuma kadang-kadang suami kita tu tak pernah ingat hari lahir kita. Ya, bang hari lahir apa bang? Ahad kata dia. Ya, padahal tu hari lahir kita dah merajuk sakan. Dah kita pun feeling dalam Facebook. Ya Allah, memang akan menderitanya dapat suami macam ni. Cubalah banding dengan orang lain apa benda nak menderita setakat tak ingat hari lahir. Ya, setakat kita cakap dia tak nak pandang kita, dah tahan lah tuan-tuan. Takkan tak boleh diuji langsung kita ni kan? Betul tak? Terus selalu cakap macam tu dengan para muslimat. Ada orang kaya datang jumpa ustazah cerita masalah rumah tangga dia. Dia tanya dulu suami bagi berapa kat kakak? Dia bagi kredit kad. Kredit kad tu maknanya berapa banyak akak boleh guna. Dia pun suspend, dia tanya dia pasal duit-duit ni kan. Dia kata tak kisah ustazah boleh guna banyak mana pun. Okey lah kak, ustazah cuma nak respon macam ni je. Sebelum akak jumpa ustazah, baru-baru ni ada seorang yang jumpa ustazah. Ya, yang jumpa ustazah ni orang sakit jantung pakai bateri. Suami dia kedekut tak ada masin lah. Sampai isteri tu kata tahap kedekut dia ni, tahap kita boleh jadi gila. Ya, dia kurang sikit daripada Baitul Mal. Tak payah si orang nak minta duit. Tapi kalau kita minta duit, dia tanya kita pagi sampai ke petang nak buat apa duit. Saya fikir dia kata kalau Baitul Mal besok suami dia ni bagi borang. Siapa nak duit, isteri dia tulis borang. Shop dia. Baru dapat RM2. Punyalah seksa dapat suami kedekut. Dia sakit terlantar. Sebelum ni dia kata dia bekerja. Tapi bila dah sakit tak kerja, dah duduk kat rumah. Dan nak minta duit terlalu amat payah. Dalam keadaan kudrat nak bergerak, nak bekerja sudah tidak ada. Saya kata dengan yang kaya tadi, kadang-kadang kita kena melihat orang lain tu. Ustazah takut gambaran bila Allah melihat kita bukan dengan pandangan-pandangan yang penuh dengan keraguan. Sebab kita tak pandai bersyukur. Yang tadi tu kok suami teruk sikit pun, sekurang-kurangnya sihat, boleh berjalan ke sana kemari, duit ada, suami bagi. Cuba bandingkan compare dengan orang pertama yang jumpa. Tapi subhanallah bila dia kata tak pernah. Ya, Allah ada. Allah tak sia-siakan tiap saat masa kesabaran di atas muka dunia ini. Itulah yang ustazah maksudkan tuan-tuan. Bila orang muhsin, orang pada satu tahap merasakan dirinya dilihat oleh Allah, pasti kita tengok pada pribadinya, dia boleh sabar dan redha dalam hidupnya. Sebab dia pandang Allah. Dan Allah pandang itu dengan ganjaran-ganjaran kemuliaan dan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Nanti tuan-puan balik ke rumah jumpa anak-anak masing-masing. Agak-agak orang muhsin nak buat apa? Ini dipandang Allah, dia balik rumah. Nak marah-marah ke? Ya, sebab anak lupa masak nasi. Ataupun kita nak balik menyantuni dan memberikan hak-hak orang-orang dalam rumah kita. Contoh ni nak balik rumah. Kita dah lama ke masjid kan? Ya, anak kita kat rumah, ni mak dia tak ada ni, ayah dia tak ada. Kita nak menguruskan anak dengan emosi atau menguruskan anak dengan akal yang waras. Memberikan hak pula pada anak dengan suami. Semua itu tak akan berlaku tuan-tuan kecuali orang itu berada pada taraf muhsin. Dia tak dapat meloloskan diri daripada pandangan Allah. Allah pandang perbuatan dia. Allah tengok dia. Dan dia rasa sangat bahagia dan seronok untuk memamerkan segalanya untuk dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Tengah hari semalam,
Ustazah ada program dengan doktor-doktor dan jururawat di hotel Izora, nama hotel Izora dekat Seberang Perai. Satu masalah sekarang ialah doktor-doktor muda, ini daripada tim doktor yang dah sini yang cerita kat sana. Doktor muda ramai yang tak nak meneruskan perkhidmatan. Kalau 5,000 keluar daripada universiti, 1,000 gugur. Tak nak teruskan doktor. Ya? Dan dia kata banyaklah masalah juga ustazah yang muda-muda ni. Dari segi servis dia pun ya, kadang lebih kurang. Ini kata doktor-doktor yang dah sini anak ustazah. Ustazah pun disuruh sampaikan kepada doktor-doktor dan jururawat. Fikir juga nak cakap apa. Tapi ustazah cuma ceritakan pengalaman ustazah 2 minggu di ICU. Ya, 2 minggu di ICU yang boleh masuk sekejap. Lepas tu dia boleh masuk lama sebab adik dengan nazak boleh baca Yasin kat sebelah dia. Ustazah tengok subhanallah, jururawat dan doktor merupakan di antara kerjaya lubuk pahala. Lubuk pahala. Saya kata dengan para doktor dan jururawat, walaupun kita bagi sesuap, ya, kita bagi sesudu ubat, walaupun kita suntik masukkan ubat, pecahari dan sebagainya, kena ingat di belakang orang yang kita beri ubat, yang kita rawat itu mungkin ada ibunya yang sudah tua, yang dia sepatutnya uruskan. Kita kena ingat belakang dia ada anak-anak, ada suami, ada isteri. Maknanya yang kita buat itu terlampau besar maknanya bagi kehidupan seorang yang sakit. Nak beritahu pahala yang dia dapat. Kalau doktor pula, ya Allah, ini soal hidup dan mati. Tapi kalau kita tak rasa kerja yang kita buat pada tahap muhsin, Allah tengok. Sebab dalam buat ICU, siapa nak tengok kita buat kerja? Orang sakit tu pun ramai yang koma dalam ICU. Betul tak perempuan? Kalau koma masuk ICU kan? Kau yang sedar dapat tak tengok nurse tu, kita tak ada siapa tengok. Semua dengan urusan sendiri. Pelawat pun lawat jarang-jarang. Kalau tak ada orang tengok dan tak rasa Allah lihat, memang kita akan buat kerja dengan keluasan. Ini benda yang diperakukan oleh jururawat, oleh doktor. Kadang-kadang stres juga, tension. Sebab tak terasa dilihat oleh Allah. Ustazah mengajak kita semua tuan-tuan, mari angkat kedudukan kita menjadi orang yang muhsin. Terasa diri sentiasa dilihat Allah. Yang kedua, memberi maksud. Orang yang muhsin adalah orang yang bila melakukan sesuatu, dia melakukan dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. Tak nak yang biasa-biasa. Kalau taat suami, dia taat dengan jalan yang terbaik. Kalau bagi nafkah pada isteri dan anak-anak, dia cari daripada hasil yang terbaik. Itu orang muhsin. Orang muhsin, dia tak main grade C, grade D, grade D. Dia kalau puasa nak dapat grade E. Itu orang muhsin. Seorang suami takkan bawa balik pada yang syubhah pada keluarga. Sebab dia muhsin, amanah dengan Allah. Seorang isteri takkan layan suami ala kadar. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para isteri di banyak suami, ada lagi tak yang duduk belakang pintu menunggu suami dia balik dengan air secawan? Ada lagi tak jenis-jenis macam tu akhir zaman? Ada lagi? Kok ada dia balik awal, tak dengar lah ceramah Ustazah, baik dah. Ataupun kita jenis nak tanya pun takut. Takut nanti kan suami kita nak, ya, nak tanya ni abang nak minum ke? Tapi nak tanya takut kan dia kata dia nak minum, ya. Jadi lebih baik kita kebel-kebel pandang dia, tak tanya pun dalam hati je. Nak minum ke tak minum kat lelaki aku. Baik ni isteri. Nak nanya, nak makan, nak minum pun takut. Sebab takut nanti suami kata, boleh lah, boleh sikit nasi goreng Pattaya, kata dia. Pukul 11 tengah malam nasi goreng Pattaya. Tak nanya kita. Tapi tuan-tuan, orang mesti nak buat yang terbaik. Yang terbaik. Ini Ustazah kena ceramah hati-hati ni tuan-tuan.
Kalau keluar YouTube kan dah suami kita tengok pula kan. Dia amboi. Dia sedap ceramah. Dia kata dia. Dia buat patah. Senang dia. Dia tak payah ceramah kan sana. Dia cuma just ingatkan pada tarikh sekian-sekian di Masjid Fajar Sok apa saya cakap. Tu dia senang. Itu orang Muslim. Tak pernah rasa puas hati dengan apa yang kita dapat sekarang. Banyak benda harus diperbaiki nanti. Tutur kata kita dengan suami macam mana? Ya, kecuali lah suami itu pekak, kita nak kuat sikit suara tu kan. Tapi kalau suami itu boleh dengar, tak payahlah dia kena kek, dia boleh duduk jauh sebelah tu je. Tapi dah biasa benda kena-kek, nak makan tak? Dia kena padahal dia tak jauh sangat. Eloknya kita pergi pegang-pegang tangan dan rosok-rosok tarik dia pergi dapur. Eloknya macam tu. Tapi orang yang tidak ada minda muhsin, dia tak tahu, tak kreatif nak buat terbaik untuk orang. Betul kan? Seorang suami pun macam tu juga. Subhanallah, Nabi jadi contoh tunjuk bagaimana suami yang terbaik. Yang terbaik. Orang Muslim tak main gini-gini baik-baik biasa. Dia nak yang terbaik. Maka kalau nak tengok contoh terbaik, pasti Nabi SAW. Pasti Nabi. Ya subhanallah, tak boleh saya nak gambarkan macam mana hebat Nabi dalam menyantuni seorang isteri. Tak boleh nak gambar. Ustazah pernah baca buku romantiknya Rasulullah SAW sampai menitik air mata. Bukan menitik air mata apa? Kegembiraan, puas hati sebab Nabi kita Muhammad SAW sangat memahami psikologi seorang wanita. Bila nak memanggil isteri pun, seorang suami yang muhsin akan panggil dengan nama yang terbaik, nada yang terbaik. Tak ada panggil nama binatang tadi. Ya, Nabi nak panggil isteri, bertukar-tukar hari-hari nama panggilan. Sekejap Aish, sekejap Humairah, tukar-tukar. Perempuan suami panggil 20 tahun nama yang sama kan? Ya. Kalau namanya Limah lah daripada mula kahwin, Limah. Ya, sampailah dah tua-tua terlupa pula nama Limah. Ya. Macam tu dia panggil. Nabi tak ajar pun panggil isteri macam tu. Isteri suami-suami yang muhsin, panggilan pun nak panggil yang ubah-ubah. Sebab wanita tu macam tu, dia suka benda kejutan-kejutan. Dia tiba-tiba hari ni dia panggil lain pula. Wahai si pipi gebu, tak kejut kita dengar. Cari ada ke pipi gebu lain dalam rumah ni. Tak, apa tak panggil orang lain. Isteri apa? Dia nak pipi gebu. Saya ke Pak? Dah besar dia sikit. Gebu masak nasi goreng pataya. Bukan payah pun nak melayan seorang isteri. Betul tak? Kita tak minta berjuta Cuma penting macam mana menyantuni psikologi seorang wanita. Suami-suami muhsin, dia jadikan Nabi sebagai suami. Suami muhsin takkan sanggup tengok isteri dia tak solat. Takkan sanggup tengok isteri dia tutup mata, dia dedahkan aurat. Takkan sanggup. Dia tengok macam mana penampilan isteri. Ya, suami yang muhsin takkan biar isteri dia tergolek, dia tidur sampai ke subuh. Subuh pun subuh tahajud. Kecuali dia akan berfikir. Contohnya Nabi. Sebab contohnya Nabi yang terbaik. Seorang suami yang baik. Dia renciskan wajah isteri dengan air. Dia jangan banyak sangat juga sebab ni siapa tak ngamuk kan ya. Renciskan dengan air. Kejutkan qiyamul lail. Itu yang Nabi kata adzakirullaha katsiran wa katsiran. Laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah, siapa? Itulah dia suami isteri yang saling kejut-mengejutkan. Kalau tak boleh bangun, dibantu dengan sedikit rencisan air supaya sama-sama tunduk patuh. Ia mendekatkan diri kepada Allah waktu orang lain semua tengah tidur. Semua tu minda muhsin. Dia berfikir ke arah. Tapi kalau tidak ada minda muhsinin, wah, yang nampaknya hanya dunia semata-mata. Yang nampaknya adalah benda dunia yang masih tidak ada, tak cukup, tak dapat, yang tak puas. Bukan melihat di mana sebenarnya diri kita boleh diperbaiki sampai kita naik taraf jadi orang-orang yang muhsin. Sama juga sebagai anak-anak ya tuan-tuan. Kita pasti ada mak ayah kan? Sama ada mak ayah kita hidup dan kita dah meninggal.
kita tetap ada tanggungjawab untuk jadi anak yang muhsin. Anak muhsin belajar mendoakan mak ayah dengan air mata, bukan dengan air liur. Kita doa mak ayah dengan air liur. Itu pun sebab ustaz-ustazah cakap, siapa tak doa mak ayah dia, doa dia tak mustajab. Jadi kita kena berdoa tak mustajab ni, yang doa mak ayah kat atas ni. Ya, laju je baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna. Ya itu laju je. Kononnya nak baca mustajab yang bawah. Bila masuk doa yang bawah, barulah dia tarik nafas. Ya Allah, bagilah aku naik pangkat. Baru dia yang itu dia menghayati doa ni. Yang tadi tu cuak-cuak macam tu. Tak. Anak yang muhsin belajar mendoakan mak ayah dengan air mata. Sebab kita nak balas air mata mak ayah, kita pun tak boleh. Sudah cakap dengan mak ayah kat depan kan, kebanyakannya kita tahu sebagai ibu bapa berapa banyak air mata kita keluar masa mendoakan anak. Tak sampai sungguh pun. Tapi bila doakan anak, air mata kita keluar. Ya Allah, tolong ya Allah, bagi anakku Quran ya Allah, ingatkan dia dengan Engkau ya Allah. Air mata kita keluar. Nak balas air mata mak tu pun tak boleh. Jangan kata nak balas yang lain-lain. Sebab tu anak yang muhsin, dia cuba buat yang terbaik. Doanya, doa yang terbaik. Dia punya layanan pada mak ayah, layanan yang terbaik. Suara yang dia nak lontarkan pada mak ayah, dia cari nada suara yang terbaik. Ini tak tuan-tuan, mentang-mentang kita kerja tinggi, bos kat pejabat, kita jadi bos juga dekat rumah. Oh, mak tak faham, mak tak faham. Ya, mak lain, zaman mak lain. Mentang-mentang kita ni bos kat tempat kerja, sama perangai kita bawa balik rumah. Ini bukan anak yang muhsin. Anak yang muhsin, tuan-tuan, contohnya seorang ulama, ya, zaman salafus salih dulu, yang sangat ramai pengikut dia. Ramai sangat orang hormat dengan dia, menghargai ilmu dia. Tapi subhanallah, bila dia balik rumah, dia turunkan kedudukan dia itu. Jangan sampai dia fikir dia seorang ulama yang masyhur di hadapan mak ayah. Dia hanyalah seorang anak yang mesti meletakkan mak ayah di atas dia. Apa dia buat, tuan-tuan? Ya, yang ketika itu kawan-kawan dia ramai mimpikan dia malam-malam. Mimpi apa? Tengok dia dengan janggut yang bercahaya, dengan mutiara, berlian dan sebagainya. Bila sahabat-sahabat dia kata dengan dia, heranlah, kalau mimpikan kamu, tuan, mesti mimpikan janggut kamu itu penuh dengan cahaya, macam ada mutiara. Apa dia jawab? Ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal saya. Mudah-mudahan betul sangkaan saya. Janggut inilah yang saya gunakan untuk lap, sapu pasir-pasir dan habuk-habuk yang ada di tapak kaki ibu saya semasa ibu saya sedang tidur. Janggut. Tuan-tuan sanggup tak oning hidung tuan-tuan ni dah iron sampai 2 jam tu, gunakan untuk sapu kaki mak. Oning tajam. Kalau mak kita terletaklah beg di atas kita punya tudung yang ada oning tu, yang mana kita tahu lah oning tu apa dia kan, yang tajam tu, dah gosok dah setengah jam ni, tiba-tiba mak kita datang, dia letak beg di atas oning tu, tak terjerit. Ya Allah, mak baru lepas lalu lepas air. Macam tu je lah kita tengok mak. Subhanallah, anak yang cari jalan untuk berikan yang terbaik. Ustazah, mak duduk kat jemput, macam mana nak buat terbaik untuk mak? Sebab kerap kalinya mak tu mesti laju sangat telefon kita lebih berebut. Dan mak pula masa dia telefon ialah lepas subuh. Jadi memang satu rumah tak? Kalau telefon berbunyi lepas subuh, itu mesti buat. Dan macam tahu semua dah, Masya Allah. Jadi kita ni jadi Allah, kalau aku nak jadi muhsin, aku kena lebih dulu daripada mak telefon aku. Tapi belum pernah percaya. Sebab mak lebih laju menghubungi ustazah daripada ustazah menghubungi mak. Macam
Macam mana nak jadi anak muhsin? Allahu Akbar. Ya, nak jadi anak yang muhsin pada ayah. Telefon tanya mak, telefon tanya mak. Yang angkatnya apa? Betul tak? Sudahnya abah kita pun kalau angkat telefon, nak cari amak ke? Kesian abah kita, dia pun dah tahu dah. Kita kalau telefon nak cakap dengan mak, tak muhsin dengan abah. Kita buat macam ni, kalau abah yang angkat, tak abah, saya memang nak cakap dengan abah. Abah kita pun manusia juga kan? Ya, dia makin tua, dia pun nak kasih sayang anak juga. Ustazah lepas dengan ceramah motivasi tentang mak ayah, macam mana dia kata kuasa sentuhan, pelukkan. Kita balik sebulan sekali. Apa sangatlah kita menyentuh dan memeluk mereka. Lepas dengan ceramah tu balik kampung, tengok abah duduk dekat depan tu kan. Ya, jadi kita pun mesti kacik-kacik abah, urut. Dia memang suka sangat menyebut. Padahal tinggal pulang je. Siapa macam confuse nak buat pulang ke berapa je kan? Tapi dia suka kena buat, tak apalah, kena rosok je dalam belakang. Dia suka-suka kena buat betul. Sebenarnya Ustazah ni ada hajat nak cakap dengan abah, tapi macam berfikir-fikir. Saya nak peluk dia. Sebab belajar daripada motivasi ke kuasa sentuhan. Ya, dengan peluk-peluk tu, dia kata, bah, tengah buat tu lah. Kak Cik nak peluk abah boleh tak? Nak peluk. Dia kata, dia orang lagi 9 kan? Nak peluk, nak peluk abah. Peluk lah. Dia kata, ya, dia umur kat dalam 80 lah. Ustazah peluk dia dari belakang. Peluk sungguh-sungguh. Ni masa mak ayah kita ada ni boleh peluk ni tuan-tuan. Dah tak ada nak peluk apa. Peluk sungguh-sungguh. Saya tengok ayah kata resak-resak. Dan dia kata apa? Sedapnya anak dalam tubuh tua dia tak dipeluk ni. Dia kata, saya peluk dia Allah. Subhanallah. Ya, menyatu ni mak ayah kita tu. Ini tak terima dia. Abah, mak mana bah? Mak mana? Siap, tak ada apa-apa. Biar lepas ni, kalau mak angkat, memang nak cakap dengan mak. Kalau abah angkat, tak apa-apa. Memang Kacik nak cakap dengan abah. Biar besar hati ni. Muhsin. Minta muhsin tu kena berfikir, macam mana nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di hadapan kita adalah peluang pahala. Tapi kita kena betulkan tiun ni, betulkan hati kita ni, biar dapat satu niat azam nak jadi orang muhsin, baik-baik yang dilihat. Orang tak nampak tak ada masalah. Tak ada masalah orang tak nampak. Lagi best buat amal ibadah orang tak nampak. Orang tak puji tak ada masalah. Sebenarnya lagi manis kita buat sesuatu orang tak puji, sebab kita mengharapkan Allah. Tapi benda ni kena daripada sekarang tuan-tuan, diazamkan dan diniatkan hanya kerana Allah Azza wa Jalla, untuk jadi orang yang muhsin. Yang ketiga, orang yang muhsin itu dia selalu meletakkan dirinya di tempat orang lain. Jadi yang pertama, orang muhsin sentiasa merasakan dirinya dilihat Allah. Yang kedua, orang muhsin sentiasa nak buat yang terbaik. Yang ketiga, orang muhsin dia meletakkan dirinya di tempat orang lain, maka dia pandai menyantuni orang lain dengan baik. Ya, kita tengok orang susah, cuba kita letak diri kita di tempat orang yang susah. Kadang-kadang seorang isteri dan suami, dia hidup dalam rumah tangga, fikiran dia menuntut hak. Ini hak saya ni pak, kenapa awak tak bagi? Yang suami pun sama juga, ni hak saya ni, kenapa awak tak taat dengan saya? Syurga awak tak puas tapak kaki saya. Awak buat macam ni masuk neraka. Ustazah terpaksa cakap dengan para suami, istilah derhaka, masuk neraka, ini biar kita timbang-timbang bila nak cakap dengan isteri. Jangan jadikan bahasa harian